Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 22 Oktober 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Masyarakat boleh mengelak daripada terjebak dalam penyebaran berita palsu dengan membudayakan amalan hanya menyebarkan maklumat yang tepat dan sahih sahaja. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata adalah menjadi tanggungjawab semua masyarakat untuk menyemak semula kesahihan maklumat yang diperolehi sebelum berkongsi di mana-mana platform komunikasi. Berucap dalam program Kongsi Fakta dan Terima Kasih, Petugas Barisan Harapan 2021 di Balai Raya Sebauh Bintulu pada Khamis, beliau menegaskan masyarakat tidak perlu berebut untuk berkongsi maklumat, malah perlu menyemak kesahihan fakta dahulu. Maya tu minta kasih cek dulu fax maklumat tersebut sama ada yang okey atau tidak, ngambil ke nak nyarut ke orang bukai akan nerima ya. Aku mendak dalam WhatsApp macam-macam, dalam Facebook macam-macam, bayar hal penyakit COVID tu, bayar hal-hal bukai. Anang udu ngerisau. Kasih korang ke nak nemu ulu ilik. Ketika nak nemu ulu ilik yang membayarnya betul. Sekali dianjung dek, engkau yang nantu Arab 2, 3 kali, 4, 5 ekor orang anjung. Oh, amai tu. Banyak dengan mereka maklumat tu. Nyak utai ke nak tahu. Dalam periksa itu, beliau yang juga adun kemena menekankan masyarakat perlu peka dan jangan leka dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP walaupun fasa endemik akan bermula tidak lama lagi. Nyak lai, anang ngumbai pengawak tu baduk, anang ngumbai pengawak tu habis. Mesti ke nitiah ke SOP. Bertutup muah, berbasuh jari, anang bergelumuk mayuh, tik nadai ke bawah, anang berjalai, tik nadai bertegal ke bawah ke besar. Berucap dalam majlis sama, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samad Junai berkata, program Kongsi Fakta yang julung kalinya diadakan adalah salah satu platform bagi Jawatankuasa Kerja Kesedaran Awam COVID-19 untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang COVID-19 melalui medium bersemuka seperti mengadakan ceramah. Program yang dijalankan pada pagi ini yang seperti mana yang telah diperdengarkan oleh Dr. Melvin Chong tadi adalah kita kenal sebagai Kongsi Fakta yang merupakan salah satu daripada pelan tindakan bagi Jawatankuasa Kesedaran Awam dan Jawatankuasa Kerja Kesedaran Awam COVID-19 Sarawak yang ditubuhkan pada bulan September yang lepas. Yang penting pada kita ialah supaya kesedaran ini sampai bukan sahaja di tahap ataupun kalangan penduduk di bandar-bandar, walaupun di bandar-bandar utama kita dan bandar-bandar yang selainnya mempunyai kemudahan-kemudahan perubatan yang lengkap. Yang paling penting adalah di daerah-daerah yang di luar bandar, yang di pelosok pedalaman, supaya rakyat jelata memaklumi tentang apa yang patut dibuat, apa yang sepatutnya menjadi kehidupan hari-hari bila pandemik kita ini akan menjangkau atau memasuki fasa yang seterusnya, fasa endemik. Kerana umum kita sekarang mengetahui bahawa COVID sekarang berada di sekeliling kita. Bagaimana kita mendepani ataupun menangani supaya COVID ini tidak menjejas kehidupan kita seharian, kesihatan kita dan ahli keluarga kita sangatlah perlu diketahui oleh seluruh penduduk negeri Sarawak. Sementara itu, seramai 11 wakil penerima Petugas Barisan Harapan di daerah Sebauh
menerima sumbangan daripada UKAS sempena program Terima Kasih Petugas Barisan Harapan 2021 dalam memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada mereka yang telah bertungkus lumus bertugas semasa pandemik ini. Berita seterusnya, Maraton Hybrid Jambatan Batang Sadong bakal berlangsung pada 10 dan 11 Disember depan dengan sokongan penuh daripada Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTEK) sempena dengan sambutan ulang tahun kelima jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia itu. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata maraton tersebut merangkumi 4 kategori yang akan diadakan secara maya dan fizikal. So what we are going to have 4 categories. We're going to have 4 categories of run. We have the 42 full marathon, and we have the 21 kilometer, 42 kilometers and 21 kilometers half marathon. And we also have the 10 kilometer run. And for those who want to run for fun, they can run for 3 kilometers. And we are going to have both physical and also hybrid. This will start from the SK Sungai Buloh in Sadong Jaya. Beliau berkata demikian dalam sidang media Maraton Hybrid Jambatan Batang Sadong 2021 di Kuching pada Khamis. Jelasnya, peserta yang tidak dapat turut serta secara fizikal, mereka akan mempunyai pilihan untuk menyertai larian secara maya pada 6 hingga 12 Disember 2021. Datuk Seri Nancy yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong menambah, beberapa program lain turut diadakan bagi mengetengahkan seni dan budaya masyarakat di kawasan Batang Sadong kepada pelancong. We also have other activities apart from all this, apart from the run itself. We are also going to promote the local artists. We have performance for local artists, and also this is a very good experience for those coming from outside Batang Sadong, because a lot of people might not experience what it is like to live with the locals. So we open up homestays for them to share experience with the local people, the main people in the main community in the Sadong area. We have the Malay, the Bugis, we have the Iban. Sementara itu, beliau turut menegaskan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat amat penting untuk keselamatan semua peserta maraton dan mereka perlu menjalani ujian artikel antigen COVID-19 24 jam sebelum menyertai larian serta sudah melengkapkan vaksinasi. Pendaftaran untuk maraton boleh didapati di laman web seperti tertera dan tarikh tutup pendaftaran adalah pada 9 Disember 2021. Laporan berikutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengadakan Majlis Ramah Mesra bersama media di Waterfront Hotel pada Khamis. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu majlis tersebut bertujuan untuk menghargai peranan dan kerjasama media selain untuk mengeratkan silaturahim di antara media dan KPDN HEP. Peranan media adalah penting, bukan kepada hanya KPDN HEP tetapi kepada kerajaan, kepada pengguna, kepada rakyat, kepada semua. Sebab peranan media ini adalah sebagai membantu dalam menyebarkan berita-berita dan maklumat-maklumat yang penting dan juga sangat berpengaruh. Sementara itu, dalam sidang media, beliau memberitahu kesedaran kepenggunaan adalah sangat dinamik dan bukan statik atau mendata. Sebab itu, kesedaran kepenggunaan ini sentiasa KPDN HEP nak buat peningkatan dengan advokasi. Maknanya konsultasi, juga kongsi maklumat, kita kongsi pengetahuan bersama KPDN HEP yang kita harapkan. Supaya apabila ada situasi di mana mungkin macam kekurangan bekalan barangan keperluan, mengapa kita kena perjelaskan.
Sementara itu, program MyReskill IoT yang dianjurkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dapat menyumbang kepada produktiviti yang lebih baik melalui penggunaan teknologi yang lebih tinggi dalam kalangan pemain industri. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, adaptasi dan penggunaan teknologi dalam pelbagai sektor ekonomi dijangka dapat menyumbang kepada peningkatan 30% dalam produktiviti menjelang tahun 2030. Katanya lagi, penggunaan teknologi memerlukan lebih ramai pekerja berkemahiran tinggi diwujudkan dalam pasaran kerja. SMEs will need to possess high-skilled workers. It's been mentioned by Datuk General just now, Director General, to harness the power of technology to significantly improve their productivity. Furthermore, adaptable and flexible workforce will also be the critical keys to successful digital transformation. Therefore, the appropriate policy response is to encourage and support the upskilling and reskilling of this current and future workforce. We need to best equip our current as well as the future workforce with high skill in adopting the agility of technology advancement and to stay relevant throughout technology eras. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran program MyReskill IoT di Kuching pada Khamis. Sementara itu, Ketua Pengarah MPC Datuk Abdul Latif Abu Seman memberitahu program MyReskill IoT yang bertemakan peningkatan produktiviti melalui digitalisasi itu mensasarkan sebanyak 5,000 peserta untuk melaksanakan projek IoT di dalam syarikat mereka. The objective of this program is to support, to coach and to prepare and enable 5,000 participants to carry out IoT project within their companies. This is what we are targeting for Sarawak too. This program is a 5 half-day virtual workshop with an additional week for the participants to develop their proof of concept projects in their respective organizations. Di Sibuti pula, golongan nelayan perlu berani menggunakan platform digital untuk mempromosi dan menjual hasil dan produk perikanan ke pasaran luar. Ahli Parlimen Sibuti Luka Nisman Awang Sauni berkata, misalnya di Sibuti mempunyai pusat internet komuniti yang boleh digunakan bagi tujuan itu dan pada masa sama menggunakan sains dan data untuk kawasan yang mempunyai banyak sumber ikan. Saya melihat sudah tiba masanya orang nelayan bukan hanya setakat jadi nelayan. Kita kena gunakan platform digital untuk mempromosikan produk-produk perikanan. Mungkin sesalah untuk kita menjual hasil kita melalui platform digital. Kita ada pusat internet kita dan dalam pada masa yang sama meningkatkan prestasi bot-bot kita, prestasi cara tangkapan kita. Dan kita menggunakan sains dan data untuk mencari seni bot-bot untuk menangkap ikan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan bantuan peralatan Touch Point Jabatan Perikanan Laut Sarawak kepada My Community Perikanan MYKP Kampung Kuala Sibuti di Balai Raya Kampung Kuala Sibuti. Dalam majlis itu, seramai 22 orang menerima bantuan peralatan program Touch Point, 3 orang menerima bantuan peralatan projek dana jaminan makanan dan 2 orang menerima bantuan di bawah tabung bantuan bencana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Terdahulu, Pengarah Perikanan Laut Sarawak Bohari Leng memberitahu pihaknya akan melaksanakan projek Tukun Tiruan di kawasan Sibuti yang akan meningkatkan hasil-hasil tangkapan ikan sekaligus memberi pendapatan lumayan kepada para nelayan. Dalam sidang media selepas itu, Luka Nisman meminta Kerajaan Persekutuan mempertingkatkan aset-aset Jabatan Perikanan Malaysia khususnya dalam membantu penguatkuasaan. Dan apa yang ingin saya lihatkan adalah upaya kerajaan
dapat meningkatkan dan membantu terutama sekali Jabatan Perikanan dan Institut Penguatkuasaan dan juga aset-aset di perairan Laut Cina Selatan dapat ditingkatkan bagi melindungi para nelayan. Manakala di Beting Maru, Kerajaan Sarawak bersedia membantu usahawan di kawasan berkenaan yang ingin berjaya dalam membangunkan produk industri pertanian. Menurut Adun Beting Maru Razaili Gapur, beberapa kawasan dalam konstituensinya telah dikenal pasti berpotensi untuk dibangunkan sebagai pengeluar produk pertanian. Sebagai contoh, katanya kawasan Kampung Sepinang, Semarang dan Batang Maru sesuai dijadikan sebagai pusat pengeluaran produk berasaskan kelapa muda. Beliau berkata demikian semasa sesi perbincangan bersama Jabatan Pertanian Bahagian Betong mengenai pelan pembangunan pertanian Beting Maru di Pusa. Tambahnya, kawasan Kampung Beladin pula sesuai dijadikan pengeluar produk berasaskan nanas dan perikanan, manakala Kampung Tambak, Pusa kaya dengan produk seperti gula apung, cuka apung, garam apung yang mendapat sambutan baik di pasaran. Sementara itu, Razaili turut berkesempatan meninjau projek menaik taraf Masjid Al-Amin Beladin Pusa yang menelan kos sebanyak RM2 juta dan dijangka siap pada awal Disember 2021. Masjid tersebut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Seminar, Bilik Mesyuarat, Dewan Makanan serta pelbagai kemudahan lain. Berita seterusnya, pertambahan penduduk Miri dan risiko-risiko yang dikenal pasti memerlukan sebuah lagi balai bomba dan penyelamat baru dibina bagi menampung keperluan ini. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, pembinaan balai bomba di Jalan Lutong, Kuala Baram adalah sebagai menyokong balai bomba Lopeng dan balai bomba di daerah Miri. Bagi cadangan pembinaan projek balai bomba dan kuartus Lutong Miri Sarawak, iaitu balai bomba kategori D di sebuah tapak seluas lebih kurang 5 ekar. Dijangka projek ini akan siap di dalam bulan 2 2022. Bila sebut D ini adalah kaki tangannya lebih kurang 29 orang, di mana sebahagiannya adalah pegawai bomba sepenuh masa, iaitu 10 orang, dan selebihnya adalah pegawai bomba bantuan yang kita lantik daripada penduduk setempat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek cadangan pembinaan balai bomba dan kuartus Jalan Lutong Kuala Baram Miri. Terdahulu beliau telah diberikan taklimat mengenai projek tersebut oleh kontraktor terlibat. Tambah Datuk Seri Muhammad Hamdan lagi, sebanyak 3 balai bomba dan penyelamat di Sarawak telah siap, iaitu di Selangau, Darul Belaga, Sibujaya, Samalaju, Bintangor dan satu lagi sedang dibina di Asajaya yang dijangka siap pada tahun hadapan. Sebenarnya kita telah pun menyiapkan ada 3 balai bomba sudah siap. Satu balai bomba dalam pembinaan juga adalah di kawasan Asajaya. Mungkin dijangka akan siap dalam tahun hadapan. Selangau contohnya. Lagi Darul Belaga, Sibujaya. Lagi Samalaju, Balai Gantian Bintangor. Sarawak paling banyak dapat. Bukan kerana saya orang Sarawak, tetapi kerana keperluan untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang blind spot tidak ada perkhidmatan kebombahan based pada kriteria fire cover norm kita memerlukan ianya dibina kerana jarak antara satu balai dengan satu balai jauh dan juga disebabkan oleh keadaan persekitaran dan topografi dan geografi Sarawak ini berbeza sedikit daripada Semenanjung dan juga keluasannya. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 725 kes positif COVID-19 pada Khamis, sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 234,465 kes.
Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya memaklumkan sebanyak 720 kes adalah kategori 1 dan 2, manakala 5 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Kes-kes dikesan di 34 daerah dan berikut menunjukkan perinciannya. Selain itu, JPBNS juga memaklumkan rumah Michael Karangan Manok Julau telah diisytiharkan untuk menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula 21 Oktober hingga 30 Oktober 2021. Manakala rumah Ellen Ensurai, rumah Mual Kampung Ensungai dan rumah Intai Menuang di Limbang pula dilanjutkan PKPD seperti yang tertera. PKPD di rumah Sing Karangan Ma pula telah diisytiharkan tamat pada 22 Oktober 2021. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Bagi mengelak jangkitan COVID-19, elakkan daripada berkongsi makanan dan minuman kerana ia berisiko menyebabkan rantaian jangkitan. Kita, jaga Sarawak, Indus Sarawak. Salam UKAS.